Dalam kita tanya macam manalah boleh kita berkasar dengan haiwan-haiwan ni. Betul. Ramai juga yang masih melakukan kekejaman pada mereka kan. Ya, saya perkenalkan ni beluncas, capang, miracle dan Neko. neko. Kenapa yang tu neko pula begini? Sebab orang yang jumpa dia yang namakan dia. Okey, kita perkenalkan terlebih dahulu empunya ni. Kita kenalkan kucing je kan. Puan Nurul Ain Abdul Hamid, seorang pencinta kucing yang juga mempunyai shelter sendiri, tempat perlindungan bagi haiwan-haiwan ini. Apa khabar? Baik. Sihat ya? Sihat. Terima kasihlah bawa mereka ke sini. Semua ni mempunyai penceritaan sendiri ya. Mungkin Ain boleh mulakan terlebih dahulu dengan kondisi 4 ekor kucing yang dibawa ini. Kita mula dengan beluncas. Okey, ni beluncas. Beluncas. Beluncas ni dia dibuang di hadapan klinik Puncak Jalil dan Surgery. Okey. Dekat Puncak Jalil lah. Masa doktor yang jumpa dia, doktor kaki dia sewaktu itu nampak tulang yang dah rapuh. Okey. Kedua-dua. Kedua kaki bahagian belakang kaki bahagian belakang. Yeah. Kedua-dua kaki masa tu kaki dia memang rapuh lah, tulang kaki dia. Lepas tu saya bawa ke klinik. Doktor bagi dekat kita lah untuk take over lah kes ni lah. Lepas tu doktor amputate, doktor potong kaki dia. Kedua belah kaki dia lah. Kerana kedua-duanya tak boleh diselamatkan. Tak boleh diselamatkan sebab tulang dia dah rapuh. Okey. Baik, ini beluncas. Itu beluncas. Capang? Okey, capang pula. Capang buat pakai diaper ni pakai lampin. Capang pula dia kucing yang lumpuh kedua belah kaki kat belakang. Baik. Capang ni dia masa saya first ambil dia, sewaktu itu dia memang kecil. Sewaktu itu dia kecil and orang jumpa dia dalam longkang. Masa tu dia lemas dalam longkang. Masa first saya jaga dia, masa tu paru-paru dia berair. So saya bawa pergi vet, x-ray semua and then doktor bagi treatment lah. Masuk dalam nebulizer, bagi antibiotik and then dia okey. And then selepas beberapa lama tu dia kena virus lah, macam-macam virus. Tapi akhirnya dia survive lah. Kuat ya capang? Dia memang kuat. Tengoklah sihat sekarang ni. Capang kondisinya lumpuh lah ya. Kondisinya lumpuh. Neko? Okey, neko pula ini staff saya yang jumpa sebenarnya. Okey. Baik. Staff saya jumpa dekat section 20 tak silap saya. Section 18. Staff saya jumpa dekat Shah Alam. Masa tu dia memang dah buta. So kita tak tahu dia punya history. Maksudnya sejarah dia kita tak tahulah. So saya tak tahu apa punca dia buta. Maybe daripada lahir ataupun maybe dia sakit mata and then infection and then dia buta. Wallahualam. Okey. Yang Ain pegangkan ni? Okey, yang saya pegang ni nama dia Miracle. Miracle ni kena dihantar oleh rakan Facebook kita. Masa tu sewaktu first kita ambil dia, muka dia macam nampak hitam, macam terbakar. And then saya bawa pergi vet. Saya bawa klinik yang pertama tu. Klinik pertama tu takut nak buat dia. And then dia nampak tengkorak sikit kan? Dia nampak tengkorak. Lepas tu saya bawa ke klinik yang kedua. Doktor keluarkan semua ulat cacing, maggots dekat muka dia, memang banyaklah. And then masa tu tengkorak, memang penuh tengkorak kat sini. Memang nampak tengkorak, nampak dia punya tulang kan. Lepas tu doktor buat surgery tanpa kulit. And then doktor tutup semua. Tapi bila tutup tu dia tak boleh nak bernafas. Masa dia surgery tu, dia masih on bios tu, masa tu biru dia punya muka. So doktor terpaksa buka lubang ni, ini saluran pernafasan. Di bahagian mata. Doktor tak boleh tutup semua sebab dia tak boleh bernafas normal. Okey, dah berapa lama Ain menyelamatkan Miracle ni? 2 tahun lebih. Dah 2 tahun lebih. Okey, maksudnya ini keadaan sekejap lagi mungkin kita akan boleh paparkan juga keadaan-keadaan yang diberikan oleh Ain sendiri. Tapi saya sangat tertarik sebenarnya sebab Ain mengenali dan mengetahui sejarah setiap kucing yang dibawa ni. Dan kabarnya ada 400 lebih ekor. Mengapa Ain bermula menjadi penyelamat kepada kucing-kucing ini? Saya bermula sebab masa saya belajar tu saya jumpa kucing yang dilanggar di hadapan mata saya lah. So itulah permulaannya saya terlibat dalam inilah. Ain,
banyak tempat shelter pusat penjagaan lain sama ada dia ambil kucing yang sihat sahaja, cantik atau tidak cantik. Tapi bagi Ain memilih untuk menyelamatkan dan bukan menyelamatkan sahaja, tapi memastikan mereka terus hidup sampai sihat sampai ke hari ini. Jadi apa yang mendorong Ain dan tak ke ada kekangan di situ kosnya perubatan sebenarnya mahal Ain. Okey. Macam mana tu? Apa ni kalau kita ikut kajian dunia lah. Kalau ikut kajian setiap tahun 3 bilion kucing disuntik mati. Sebab mereka kurang upaya, mereka tak mampu untuk hidup di luar. Itu sebab antara mereka disuntik matilah. So, saya ambil inisiatif ini untuk bantu mereka sebab jika mereka hidup dekat luar, mereka tak boleh hidup seperti kucing biasa. Tak boleh survive. Sebab mereka kurang upaya. Contoh macam buta, dia tak nampak. Yang ni pun kalau dia dekat jalanan, dia ada risiko untuk dilanggar. And then, yalah macam-macam bahaya yang persepsi kita memandang kucing jalanan sebegini pun memang mungkin tak sama macam Ain. Betul. Ain pun dikabarkan sampai berhenti kerja untuk... saya kerja part time. Okey. Part time. Saya kerja part time, saya tak boleh nak full time lah. Okey. Dan memberi fokus penuhnya lah kepada shelter ni. Betul. Adakah semua 400 lebih kucing yang ada tu mempunyai sejarah, history sebegini? Tak. Actually, selebihnya tu adalah kucing yang kita selamatkan daripada pound. Daripada pound. And then yang selebihnya tu adalah sebenarnya saya tak ambil semua kucing jalanan sebab kalau kita nak ambil semua kita tak mampu nak ambil semua. So kita fokus pada kucing yang sakit, yang kritikal sahaja. Untuk kucing yang kat luar kita lebih kepada buat TNRM, kita tangkap dia, TNRM, trap, neuter and release. And manage lah. Untuk trap ni kita tangkap and then kita mandulkan orang. Antara sebab apa kita mandulkan is sebab kita nak kurangkan populasi kucing yang terlalu banyak lah dekat negara kita. So kita mandulkan mereka dekat kawasan-kawasan tertentu. And then kita manage lah. Kita akan cari feeder yang akan bagi makan dekat kawasan tersebut. So untuk kucing yang sihat memang kita tak ambil. Kita fokus pada kucing yang istimewa lah. Bagaimana Ain mencari dana untuk semua ni? Untuk mencari dana tu saya ada ramai follower. So saya dapat banyak bantuan daripada follower. Kiranya follower lah bantu. Ada ramai orang yang bantu tapi dalam masa sama juga kita usaha juga. Kita usaha jugalah. Kita bekerja. Di bantuan media sosial tu pun banyak membantu. Banyak membantu. Macam Ain memang terlibat secara langsung sama kucing-kucing ni. Ada antaranya istimewa kan. Dalam masa sebulan untuk mengendalikan shelter yang sangat besar, kuantiti jumlah kucing ni, berapa rangkaannya tu? Rangkaan tu ini yang paling biasa, yang minimum lah. Maksudnya bukan yang maksimum, is 15,000. Sebulan? Sebulan. 15,000 ni termasuk kos gaji pekerja. Macam kami ada 4 orang pekerja. And then sewa tempat, kita sewa 3 tingkat kedai. 3 tingkat kedai tu dalam 2,000 lebih lah sebulan. 2,000 sebulan. And then makanan every month kita perlu dalam 450 kg. Bil pun dalam 2,000 lebih lah. Dan termasuk bil VAT, bil lain lah, bil lain. Ain sebagai seorang orang kata pejuang bagi memastikan kesemua haiwan ini terbela dan terus hidup. Bila melihat begitu banyak kes makin meningkat kekejaman haiwan, sama ada didera, diabaikan dan semua itu, apa perasaan Ain? Apa yang Ain nak sampaikan kepada mereka yang menonton sekarang ni? Perasaan tu memang sedih lah sebab sedangkan kita sendiri kita layan diorang macam family kita sendiri macam kan. Anak, kan? Apatah lagi kucing jalanan yang hidup kat luar, yang tak ada tempat berlindung, yang tak ada tempat nak makan. So memang sedih lah. Cumanya benda ni sebenarnya masalah individu sendirilah. Cumanya saya harap ramai orang ajarlah macam bagi nasihat pada mereka-mereka yang suka menzalimi kucing. Mendidiklah kan. Mendidik. Itu yang paling pentinglah, menyampaikan informasi. Okey, bagaimana cabarannya menjaga 4 ekor yang bawa ni? Sebab
ialah kita Ni baru 4 ekor. Stigma kita bila ada kucing tu untuk main dengan kucing kan. Kita nak macam biar mereka berlari-lari, tapi ialah dengan kondisi ni yang ni duduk saja dia tadi ajak gaduh dengan kawan-kawannya. Jadi macam mana sebenarnya Ain menjaga cabarannya tu? Macam saya ada dalam 13 ekor kucing buta, yang buta kedua belah mata, 13 ekor. And then untuk kucing lumpur saya ada 23 ekor kucing lumpur. Oh, okey. Yang lumpur kedua belah kaki. So dia punya cabaran tu biasanya lebih kepada kewangan lah. Sebab apa? Sebab kucing yang istimewa ni dia memang nampak sihat, tapi dia ada risiko untuk dapat sakit lah. Contohnya masalah pundi kencing. Sebab kucing yang lumpur dia tak boleh kencing normal. So kita kena press dia punya bladder setiap hari, twice a day. And then dia kalau dia ada masalah dengan pundi kencing, dia boleh kena kidney problem, buah pinggang. So ada risiko Dia lah. berangkai sebenarnya. Dia berangkai. And dia boleh kidney problem, dia lama kelamaan dia akan matilah. So ada risiko dia. So saya kalau kucing contohnya kucing lumpur ni dia biasa akan kena infection. Memang mudahlah. Memang mudah kena infection. So bila kena infection tu memang saya struggle lah. Saya kena. Dari segi ubatan, makanan lain untuk special? makanan pula makanan special. Ya. Makanan special tu pula Mahal. saya bagi dia kucing lumpur saya semua saya bagi urinary. Kita nak prevent daripada Infection. flu TB lah. Ialah kristal yang takut dia block dekat saluran kencing. Untuk pemakanan pun special. Saya sangat tertarik sebab macam pengetahuan tu memang perlu berbeza mengikut kondisi yang berbeza kan. Maksudnya Ain memang berlatar belakang Tak. veterina ke atau saya tak pernah belajar veterina ke sebab saya pun student business. So saya banyak belajar daripada pengalaman lah. Sebab setiap satu kes tu saya suka bertanya dengan doktor. Biasanya kalau saya bertanya tu saya dapatlah pengetahuan. ilmu tu sekali kan? Saya dapat ilmu. Apa yang doktor tu biasa cakap bila setiap kali jumpa je ada kucing baru ni. Ini ada kucing ni pula. Ini masalah ni pula macam Dia doktor cakap apa tak? Dia cakap I kesian lah sama you. Lepas tu I cakap dengan doktor yelah nak buat macam mana dah I memang Sayang. I tak boleh macam saya tak boleh, tapi cuma saya ada limit saya lah. Saya ada tahap kemampuan saya. Kalau saya tahu benda tu di luar kemampuan saya akan stop ambil. Saya akan cari orang lain yang boleh ambil. Maksudnya ada juga yang kes yang Ain tak ambil? Adalah. Biasanya kalau saya tak boleh ambil tu, saya akan paskan dekat kawan-kawan rescue saya. Sebab saya bukan jenis ambil and then tak terabai. And then bila tak mampu nak jaga, benda terabai kan. So, yelah, saya usahalah. Ain, shelter Ain ni bermula bila? Tahun berapa? Bermula daripada tahun 2002. Dia dimulakan oleh Encik Muhammad Razif Syekh Syamah. Yalah, masa tu saya tak start lagi. Tapi sebabnya saya jumpa kucing and then saya berkenalan daripada situlah dengan Rasanya lapar lah, Ain. dia takut sebenarnya. Dia takut. Ini semua nervous depan kamera. Yang ni pula kamera meluncas. ni dia gaduh. Betul lah tu. Okey, bagi mereka yang nak berhubung dengan Ain, nak menghulurkan bantuan, macam mana nak berhubung? Ada Instagram? Boleh tengok dekat IG saya, Nurul Ain Abdul Hamid. Ada S kat belakang, dia sambung Nurul Ain Abdul Hamid, ada S. And then boleh refer dekat page kita, page Facebook. SI Home Shelter. S.I Home Shelter. S.I Home Shelter. Terima kasih ucapkan kepada Cik Nurul Ain Abdul Hamid, seorang pencinta kucing. Pastinya memang mencintai kucing. Betul. Kita harapkan agar semua kelangsungan sebelah sini lebih terjamin lagi.